Okey, bila kita tambah imbuhan pembaris, dia dah jadi maksud lain. Melawan, dia tak ada perubahan lah. Okey, tak ada perubahan maksud. Pesara, okey, jurutera. Okey, juru ni merupakan kata pinjaman, bukan pinjaman, memang kata imbuhan asal bahasa Melayu lah, bukan pinjaman. Okey, kita tengok yang seterusnya untuk imbuhan akhiran. Okey, kita nampak pakaian. Okey, kata dasar dia pakai. Budiman. Okey, kata dasar dia budi. Kemudian seniwati. Okey, kataan seni. Ustazah. Okey, di sini akhiran dan hadirin. Okey, in. Kita gunakan akhiran in. Okey, seterusnya kita tengok apitan. Okey, kita nampak apitan macam tadi cikgu bagi tahu tadi, dia mengapit. Okey, dia mengapit di tengah di tengah-tengah dia tu mesti kata dasar. Okey, contohnya rasa. Okey, rasa dia akan jadi perasaan. Okey, laksana dia akan jadi bila kita imbuhan dengan pe dan an, dia akan jadi pelaksanaan. Kemudian ber dengan kan. Okey, apitan ber dengan kan. Kita guna perkataan dasar dia alas, beralaskan. Okey, dekat, didekati. Kehujanan. Okey, kehujanan ni merupakan kata pasif. Okey, kehujanan. Dia kehujanan pagi tadi. Maksud dia kena hujan. Sama juga dengan maksud kesiangan. Pernah guna perkataan kesiangan? Siapa pernah guna? Tahu tak maksud kesiangan tu apa? Zaman-zaman PDPR ni ramailah murid yang kesiangan. Betul tak? Pernah guna perkataan kesiangan? Saya pernah guna kesiangan. Pernah guna kan? Nadira pernah guna? Apa maksud? Apa maksud dia kesiangan tu? Bangun lambat. Betul Azri, bangun lambat. Pernah. Haziq pun kata pernah. Okey, jadi kesiangan tu maksud dia bangun lambat, terlewat bangun. Okey, saya kesiangan hari ini. Selalu Haziq kata selalu. Memanglah selalu kan main game. Okey, main game sampai lewat pagi. Bukan lewat pagi lah. Okey, lewat pagi, 3-4 pagi. Kemudian tidur sekejap. Kemudian esok nak bangun PDPR bermula daripada 7.30. Ada sekolah mula 7.30, ada mula pukul 8. Okey, pukul 8 tu yang paling lambat lah. Okey, selalunya ada 7.40 atau 7.30. Okey, jadi itu menyebabkan kamu akan lewat kesiangan. Okey, tapi kena praktis masuk awal lah, bangun awal lah, 2 minggu lagi kita akan bersemuka. Okey, seterusnya kita tengok imbuhan sisipan. Okey, contohnya EL, telunjuk. Kata dasar dia tunjuk. Okey, kata dasar dia tunjuk. Bila kita letakkan sisipan, dia jadi telunjuk. Okey, contohnya serabut. Kata dasar dia sabut. Okey, jadi kita masukkan sisipan ER, dia jadi serabut. Ini pun ER juga. Okey, kata dasar dia godak. Okey, godak. Dan kita letakkan sisipan, dia akan jadi gerodak. Okey, kita pergi kepada yang seterusnya. Okey, bentuk apitan awalan. Okey, yang pertama, awalan kata nama. Okey, yang kedua, awalan kata kerja. Dan yang ketiga, awalan kata adjektif. Okey, ada 3 jenis awalan ini. Okey, jom kita tengok contoh-contoh awalan. Okey, awalan kata nama. Contohnya tadi cikgu dah bagi pe. Okey, kemudian pem. Okey, awalan pem. Kemudian awalan pen. Okey, awalan pen. Untuk kita di bawah kata nama ni, semua ni bawah kata nama. Pendatang, pencari, penjual. Okey, pembeto. Mungkin kamu tak jarang dengar ataupun belum pernah dengar pembeto. Okey, orang yang membuat keputusan, orang yang ada kuasa veto. Okey, pembeto. Okey, kalau dia tak ada, maksud dia tak jadilah benda itu. Contohnya kalau kamu dalam kelas kamu ada seorang tekong. Kalau dia tak ada, dia kata jangan, maksud dia tak jadilah benda tu. Okey, jadi dia mempunyai kuasa veto untuk menentukan satu perkara itu jadi atau tidak jadi. Okey, macam kamulah, grup kamu suka pergi hiking contohnya. Kalau kuasa veto tu kata kita kena pergi hiking Bukit Kukus minggu ni, Bukit Kukus lah kamu. Tak boleh ke bukit yang lain. Okey, itu pembeto. Okey, seterusnya awalan peng. Okey.
bukan cikgu siap lah, pengebom, pengecas dan pengentin. Dan yang ni pun cikgu yakin dan percaya kamu faham bahawa kamu tahu bahawa apabila kita melibatkan tiga perkataan yang melibat tiga suku kata, memang kita hanya guna penge atau menge. Tak boleh peng sahaja. Okey, yang melibatkan tiga suku kata. Yang ini memang semua kamu sudah sedia maklum. Okey. Seterusnya lagi kita lihat pel. Pel ni hanya untuk ajar sahaja. Okey, dia tak ada kata lain. Dia khusus. Pel ni dia istimewa. Okey, imbuhan pel ni dia istimewa. Hanya boleh digandingkan dengan perkataan ajar. Okey, hanya boleh digandingkan perkataan ajar. Okey, sama juga dengan bel. Okey, nanti kita tengok. Okey, kemudian per. Okey, perasap, perbara, pertapa. Okey, seterusnya pe. Okey, awalan kata nama pe, persara, pekedai, petani. Dan juga ke. Ketua, kelipat, kekasih. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya juru. Okey, juru rawat, juru ukur, juru wang, juru mana? Juru meter. Okey, banyaklah yang melibatkan juru. Okey, seterusnya maha. Mahasiswa, maha guru, maharaja. Sekarang ni apa ni maharaja lawak apa tu? Dah kembali semula. Okey dah Cikgu. boleh. Ya. Ya Shiva. Apa maksud maha guru? Okey, maha guru ni maksud dia tu guru yang paling tinggi kedudukan dia ataupun dia guru yang kira orang yang paling banyak ilmu dia. Itu maha guru. Okey. Contohnya zaman-zaman dahulu kan orang nak pergi tuntut ilmu, okey, orang pergi tuntut ilmu dia akan pergi cari gua. Selalunya maha guru tu dia akan duduk di satu tempat yang bersendirian. Okey, jauh daripada kesibukan orang. Okey, itulah maha guru zaman dulu. Tapi zaman sekarang ni maha guru ni maksud dia orang yang paling tinggi kedudukan dia, orang kedudukan dari segi ilmu. Okey, orang yang punya ilmu yang banyak. Okey, daripada sekalian guru, contohnya kamu kan ada guru kan. Dalam kalangan guru kamu tu ada maha guru. Contoh macam tu. Orang yang paling banyak ilmu di antara orang yang berilmu. Okey, faham Siva? Faham cikgu. Okey, sama juga dengan maharaja. Raja kan banyak tapi maharaja ni maksud dia yang paling tinggi lah kedudukan dia. Okey, yang paling tinggi. Yang paling tinggi di antara raja-raja. Okey, maha ni pun maksud dia yang paling besar, yang paling tinggi. Okey, itu maksud maha. Okey, sebab itu mahasiswa ni maksud dia orang yang sedang belajar di universiti. Dalam konteks pendidikan negara kita yang paling tinggi universiti lah. Okey, yang paling tinggi universiti sebab PhD pun memang kita buat kat universiti. Okey, jadi untuk tata, okey, contohnya awalan kata nama tata. Tata ni maksud dia tata cara ataupun panduan ataupun panduan-panduan tertentu yang perlu kita ikut ataupun proses-proses tertentu yang perlu kita ikut. Okey, itu tata. Dan juga pra. Okey, pra sejarah, pra kata, prasangka. Okey, pra ni maksud dia sebelum. Okey, sebelum berlaku sesuatu. Okey, pra kata maksud dia sebelum kita bagi ucapan tu dia ada pra kata dia. Pra sejarah ni sebelum zaman sebelum sejarah. Okey, zaman dahulu kala. Dan prasangka ni maksudnya kita memberikan prasangka lah, kita menimbulkan syak wasangka. Okey, prasangka. Jadi prasangka ni kita kena buang. Okey, kita tak boleh prasangka kepada orang. Contohnya kita lihat seseorang itu selekeh. Okey, seorang itu hanya pakai slipper, sandal, padahal mungkin dia seorang yang kaya raya. Cuma dia berpakaian itu sebab memang dia suka macam tu. Okey, kadang-kadang kita tengok seorang itu naif. Okey, naif. Tetapi mungkin dia merupakan seorang yang berilmu. Okey, jadi kita tak boleh memberikan prasangka kepada seseorang ataupun sekali kita lihat kita lah berprasangka buruk kepada seseorang. Okey, kita jangan membuat perkara begitu. Pramawangsa. Okey, pramawangsa ni yang ini ya. Pramawangsa tu kalau wangsa tu dia melibat kalau wangsa dia bangsa. Wangsa ni bangsa ataupun rakyat. Okey, kalau prama tu prama tu tak silap saya dia bahasa ni. Bahasa Sanskrit. Okey, dia merujuk pada
macam orang-orang yang apa nak kata, orang-orang yang mulia. Okey, bangsa yang mulia. Macam itulah. Okey. Pramawangsa. Maksud dia golongan-golongan orang yang berkedudukan dan juga mulia. Okey. Jadi seterusnya. Okey, seterusnya sub. Okey, sub kelas, sub sistem, sub standard. Sub ni adalah sebahagian. Okey, sub ni maksud dia sebahagian. Okey, kemudian supra. Supra ni maksud dia yang hebat. Okey, ataupun dia tinggi. Okey, kemudian eka. Okey, ini semua Sanskrit, imbuhan Sanskrit nah. Eka bahasa, eka warna, eka ni maksud dia satu lah. Okey, satu. Kemudian dwi. Okey, dwi ni maksud dia dua. Dwi bahasa, dwi fungsi, dwi lambang, dua lambang. Okey. Seterusnya. Okey, habis dah kita pergi pada awalan kata nama, kita pergi pada awalan kata kerja. Okey, melawan, menyikat, merasa. Okey, Okey. Kalau kamu lihat kan, imbuhan mem ni dia boleh guna untuk BVF. Okey, dia ada dia punya rumus yang mudah kamu ingat supaya kamu tak tersalah mengetahui bahawa sesuatu kata terbitan itu kata terbitan jenis apa. Sebab dalam soalan morfologi dia ada dua soalan. Memang satu soalan dia berbentuk khusus. Maksud dia nak kata terbitan, kata nama terbitan, kata kerja terbitan ataupun kata adjektif terbitan. Ada satu bentuk soalan lagi yang dia memang khusus. Dia umum. Maksud dia nak senaraikan dua kata terbitan. Bila senaraikan dua kata terbitan, dia tak kisahlah kata terbitan apa pun. Secara umumnya kamu boleh bagi. Okey, boleh bagi walaupun soalan dia sebenarnya dua soalan sahaja. Okey, dua soalan sahaja yang dia kendaki, contohnya dua soalan ataupun tiga soalan. Tapi dalam konteks ini kamu mempelajari kata terbitan ini sebagai satu pengetahuan umum kamu sebab kamu merupakan seorang warga negara Malaysia. Okey, warga negara Malaysia. Okey, jadi Okey, kita pergi kepada mendaki, mencadang, mentadbir. Okey, tadbir. Kalau ikut rumus, ikut rumus kita bila imbuhan bertemu dengan perkataan yang bermula dengan T, PSTK, dia akan berlaku peluluhan di sini. Tapi disebabkan tadbir ini merupakan kata pinjaman. Okey, jadi dia tak boleh, tadbir ni dia tak boleh jadi menakbir. Okey. Sebab itu kita kena tahulah. Okey, ada sesetengahnya bila kita tengok imbuhan ni bila guna T dia tetap ada T tu. Dia tak berlaku peluluhan. Okey, dipanggil istilah dia peluluhan. Okey. Jadi okey, kita tengok menggali, mengikut, mengajar. Okey. Seterusnya okey, awalan kata kerja lagi sama juga. Okey, yang melibatkan kata yang bertiga. Okey, tiga suku kata. Mengecat, mengekut, mengetut. Mengetut bukan mengkentut nah, bukan mengkentut nah, mengetut. Lain tu mengetut dengan mengkentut. Okey, mengkentut, mengetut tu tak boleh guna imbuhan sebab dia kalau kentut, kentut tu lebih daripada tiga suku kata. Jadi dia kena mengkentut. Mengkentut. Okey, kalau nak gunalah. Okey, kemudian memperisteri, memperhamba, memperluas. Okey, memperisteri, alamak silap lah ni. Patutnya memperisterikan, dia tak boleh memperisteri. Okey, memperhamba, memperluas. Okey, berjalan, berganti, berserta dan juga imbuhan saja, beraja, berasa, berupa. Okey, kalau kita tengok dekat sini, okey, kita tengok kat sini, kataan dasar dia raja. Okey, imbuhan beraja. Dia tak boleh ada imbuhan Kalau ada dia akan berlaku peluluhan satu R. Okey, berikutnya. Okey, tadi saya kata perkataan ajar. Dengan hanya boleh guna untuk ajar sahaja. Okey, dan juga perkataan ajar ni dia istimewa untuk imbuhan dan juga Okey,
Dan imbuhan berikutnya terjebak, terbentuk, terjelus. Okey, kemudian diper. Okey, diper. Okey. Seterusnya kita pergi kepada awalan kata adjektif. Okey, awalan kata adjektif kita tengok yang pertama ter. Okey, terbesar, terputih, terjenis. Kemudian sahaja. Okey, teruncing, terendah, teringgi dan secantik, sebaya, setebal. Yang untuk kata adjektif ni dia sebenarnya tak banyak masalah bagi kamu. Okey, sebab dia kata adjektif, kamu datang memang kata adjektif. Bila kita letakkan imbuhan pun dia tak akan mengalami perubahan yang banyak ataupun dia tak akan mengalami perubahan yang drastik. Okey, jadi untuk kata adjektif ni senang sikit. Okey, jadi untuk kata terbitan berakhiran, kita dah habis awalan. Okey, awalan untuk kata nama, awalan untuk kata kerja dan juga awalan untuk kata adjektif. Okey, jadi kita akan pergi kepada kata terbitan berakhiran. Okey, yang melibatkan akhiran kata nama dan akhiran kata kerja. Dia tak ada akhiran untuk kata adjektif. Sebab kata adjektif ni dia hanya ada awalan dan juga apitan sahaja. Okey. Okey, kita tengok akhiran kata nama an, wan, man, wati, isme, in, ad dan a dan juga untuk akhiran kata kerja dia ada kan dan juga ai. Okey. Okey, untuk kata terbitan berapitan, kita ada apitan kata nama, kita ada apitan kata kerja dan juga kita ada apitan kata adjektif. Okey. Ini contoh. Okey, contoh apitan kata nama. Okey, untuk apitan kata nama, kita boleh lihat apitan dia apitan pean, okey, peman, penan, pengean, pengan, pean, peran, pelan dan juga kean. Jadi tak ada imbuhan me. Okey, itu salah satu tip dia. Kalau kamu nak tahu apitan itu apitan apa, apitan kata apa, tengok imbuhan dia. Okey, sebab dalam apitan kata nama dia tak ada imbuhan me. Imbuhan me dia akan pergi kepada kata kerja. Okey, tengok kata kerja. Kata kerja imbuhan dia imbuhan mer, adalah ber, okey, ber ni untuk kata kerja tak transitif. Okey, yang ini semua kata kerja transitif. Okey, kata kerja transitif dia mesti berimbuhan me. Kata kerja tak transitif dia akan berimbuhan apitan lah, apitan. Okey, apitan berkan. Kalau sebab kita bercakap tentang apitan kan, apitan berkan. Kalau dikan ni dia melibatkan kata pasif. Okey, dikan. Dan berkan ni juga boleh jadi pasif. Okey, boleh jadi pasif. Okey, jadi meai, menai, menai, memai dan mengai ataupun diperkan, memperkan, memperai dan juga kean. Okey, yang ni jarang-jarang lah ada. Okey, jadi kalau kita nampak beza, okey, kalau kamu nampak beza, okey, sebab itu bila kita nak tukarkan ayat pasif, okey, ayat aktif kepada ayat pasif atau ayat aktif kepada ayat pasif, kita boleh tahu bahawa bila melibatkan kata kerja, okey, bila melibatkan kata kerja, ayat aktif mesti kata kerja me dan juga ayat pasif mesti imbuhan di ataupun ter, okey, ataupun kena. Okey, untuk melibatkan kata kerja. Okey, jadi kita boleh nampak beza dah di sini. Okey, jadi kalau kamu diminta untuk mencari kata kerja, apitan kata kerja dan juga apitan kata nama, okey, lihat kepada imbuhan ni merupakan salah satu kuncinya. Okey, kamu boleh ingatlah ni apitan kata nama dia mesti pe. Okey, mesti pe. Pe apa? Pe ke, pem ke, pen ke, penge ke, peng ke, pe saja ke, per ke, pel ataupun kean. Kean ni ketiga-tiga ada. Apitan kata adjektif ni mesti kean saja. Okey, dia tak ada yang lain. Okey, apitan kean. Okey, jadi ini salah satu tip kalau kamu nak tahu kata apa jenis apitan itu, kamu lihatlah kata apitan yang bermula dengan imbuhan me. Sama juga dengan awalan tadi. Okey, awalan tadi kalau bermula dengan pe, itu memang kata nama. Kalau mula dengan me, okey, ataupun ber, ataupun di ke, okey, yang tu semua kata kerja. Okey, untuk adjektif hanya ada kean sahaja. Okey, jadi saya harap dapat membantu kepada kamu untuk buka sikit minda kamu bagaimana cara untuk kamu mengenal pasti jenis kata. Okey, sebab kita ada dua, kita ada golongan kata dan juga kita ada bentuk kata.
Okey, jadi kamu walaupun sebenarnya dalam soalan kamu dia tak akan minta golongan, dia tak akan minta kamu nyatakan secara, contohnya nyatakan golongan kata yang terdapat dalam petikan yang kamu baca. Contohnya dia tak akan tanya soalan macam itulah, setakat ni yang saya tahulah. Okey, dia memang akan nyatakan secara terus terang apa yang dia nak. Okey, dia nak apitan kata nama ke, dia nak apitan kata kerja ke, ataupun dia nak apitan sahaja. Okey, jadi itu membantulah sebenarnya kepada kamu sebab kamu dah tahu apa itu apitan. Secara tak langsung, apa-apa saja soalan yang keluar berkaitan dengan apitan, saya mengharapkan kamu dapat menjawabnya. Okey, jadi seterusnya, yang ni kata terbitan bersisipan. Okey, bersisipan tadi, sisipan kata nama, sisipan kata adjektif, sisipan kata kerja. Okey, untuk sisipan kata nama, dia ada EL, contohnya kelengkang, telunjuk, ke laut. Okey, kemudian keruping into ER. Keruping, seruling, serabut. Okey, untuk sisipan kata kerja, kita ada EL, contohnya jelajah, gelegak. Okey, untuk kata adjektif ni banyaklah. Okey, kata adjektif memang banyak. Contohnya kelebak, okey, selera, gelembung, okey, gerodak, kerlip. Okey, kerlip pun ni samalah, dia ada sebab dia mengikut apa ni? Sebutan. Ada setengah orang sebut kerlip, ada setengah sebut kerlip. Macam orang utara dia sebut kerlip. Okey, bersinar-sinar. Okey, bersinar-sinar. Okey, gemilang, semerbak, gemelap. Okey, ini. Okey, sisipan ini hanya untuk terkejut saya Akmal. Okey, hanya guna untuk sinambung sahaja. Okey, hanya guna untuk sinambung saja. Nama saya lebay. Apa Akmal? Okey. Tengok ni. Okey, cuba tengok ni. Ni apa ni? Gambar apa ni? Gambar apa ni? Atroman. Kenapa saya gunakan Atroman? Kenapa saya tunjukkan gambar Atroman? Agak-agak kamu kenapa saya tunjukkan gambar Atroman kepada kamu? Keluar man? Aduh kau Hakim keluar man macam ni. Keluar man tak pakai macam ni lah. Ada rasa so. Hakim hang ni memang suka tengok kartun ke Hakim? Okey. Ada lain-lain dah. Kenapa? Okey. Alien yang datang menaklukkan bumi. Yang itu dah cerita apa tu? Alien datang menaklukkan bumi tu. Demi kau. Ada. Merepek lah hang ni. Ultraman orang tua. Mabes. Okey, kalau dulu kan, zaman sekarang ni Ultraman ni dia dah macam boboyot. Okey, Ultraman ni zaman dulu dia, kalau kamu lihat kan, dekat dia punya ni kan, apa ni, lambang lampu dia ni kan. Bila dia nak kalah, okey, lampu dia akan bertukar jadi merah. Okey, jadi masa itulah dia akan orang kata apa, berlawan bersungguh-sungguh. Okey, sebab dia ada kuasa veto Aina. Okey, jadi kan saya tak mau kamu jadi Ultraman walaupun sebenarnya ramai yang jadi Ultraman. Okey, lazimnya kamu akan jadi Ultraman. Bila masa kamu jadi Ultraman, apabila tak best Ultraman, tak apalah. Tak best pun. Okey, memanglah tak best jadi Ultraman. Masalahnya hampa ramai jadi Ultraman. Saya tahu. Okey, sebab hampa tak suka Ultraman. Tapi masalahnya hampa ramai jadi Ultraman. Kenapa hampa jadi Ultraman? Kerana pada saat-saat akhir baru kamu akan bertindak. Okey, lazimnya kamu akan bertindak pada saat-saat akhir. Bila kamu dapat keputusan, selalunya percubaan lah. Percubaan itulah yang menjadi Ultraman. Jadi Iron Man lah. Jadi Iron Man memanglah nak jadi Iron Man lah, nak jadi Superwoman lah. Tapi masalahnya hampa tetap jadi Ultraman. Okey? Jadi bila kamu dapat keputusan percubaan lah, selalunya percubaan, barulah kamu akan berubah. Tapi lebih baik berubah daripada tidak berubah kan. Okey, jadi saya mengharapkan Ultraman ni tak rujuk dah lah kot. Okey, late game. Betul lah tu, late game. Late game baru menang. Okey, tapi sekarang ni saya tengok Ultraman yang baru ni dia sentiasa menang pun, dia tak kalah pun.
Okey, kalau dia kalah pun start je. Okey, dia menang balik. Okey, jadi kamu jangan jadi Ultraman. Okey, hanya belajar pada saat-saat akhir, push pada saat akhir. Push silap bahasa saya guna. Okey, hanya berubah okey pada saat-saat akhir. Sedangkan kalau kamu nampak keputusan, kamu tengok kamu berubah saat akhir, kamu boleh dapat satu keputusan yang baik. Tak apa kalau kamu berubah daripada saat akhir saat awal. Kamu berubah daripada awal lah. Tentu keputusan kamu lagi baik. Okay. Director kartun tak bagi dia kalah. Memanglah siapa nak bagi Adi Wira kalah kan. Macam cerita Hindustan kan. Okay. Cerita Hindustan pun mula-mula mesti hero kalah kan. Last sekali baru hero menang. Itu ikut penceritaan lah. Okay. Tapi kamu jangan jadi macam ni Ultraman. Okay. Okay. Jom kita latih tubi. Okay, kita nak pergi pada latih tubi. Okay, rasanya kamu nampak tak baca? Siapa yang nampak baca petikan yang saya bagi tu? Sebab dia kecil sikit tulisan ni. Siapa nampak? Mak Songko, Hakim. Hang banyak jual sangat ke Hakim? Nampak tak tulisan tu? Hafizuddin nampak. Si Siva nampak. Okay, kalau nampak tu. Okay, nampak Okay, kalau nampak tu, cuba baca. Aziz nampak. Okey, terima kasih. Saya Rabun. Rabun tu lah banyak sangat main game. Okey. Jadi tu baca. Kemudian saya dah senaraikan. Suruh Hakim baca. Hakim, baca Hakim. Kalau kamu nampak. Hakim nampak tak Hakim? Baca Hakim. Mana Hakim? Hakim lari dah. Mic dan dah hilang. Mic dan dah hilang. Itulah mic dan dah hilang dia. Okey, siapa nak baca tu? Petikan tu. Cikgu saya. Siva, terima kasih. Tolong baca. Simbol rakyat melakukan gerakan riang mengangkat tangan dengan satu bentuk hati di hadapan menyatukan mereka. Membawa maksud warga negara Malaysia terdiri daripada berbilang bangsa hidup dalam harmoni, setia, sekata, betul, teruskan. Bersatu padu dan kasih sayang kepada negara. Kita punya Malaysia, Putrajaya. Perbarisan dan Pergerakan Hari Kebangsaan 2018 pada 31 Ogos. Sambutan Hari Kemerdekaan ke-61 bersejarah kerana pertama kali diraih di bawah tanpa kepimpinan kerajaan baru. Ya, Pulau betul. Pinang. Majlis Pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang di Padang Kota Lama 3 hingga 5 Ogos. Okey, betul. Kembaran Merdeka Jalur Gemilang akan menjelajahi seluruh negara bermula 4 Ogos di Pulau Pinang dan tamat pada 31 Ogos di Putrajaya. Tema. Okey, terima kasih. Ada lagi. Okey. Baca tema. Tema. Logo hasil ciptaan Nick Zulkifli Nick Hitam. Lagu hasil ciptaan Sam Bampage. Acara. Okey, terima kasih Siva. Okey, daripada bacaan Shiva tu, terima kasih Shiva, bacaan yang bagus. Kalau buat ujian mendengar dan bertutur ni, boleh dapat markah yang baik ni. Okey, sebab kamu ada ujian mendengar dan juga bertutur kan nanti ujian bertutur. Okey, bagus. Okey, siapa nak berikan kategori? Okey, cari kata terbitan tu. Saya dah tolong carikan sebab saya fikir kamu tak nampak kan sebab kecil kan. Jadi kita cari kata terbitan. Jadi kamu kategorikan kata terbitan tu. Okey, kata terbitan. Sama-sama Siva. Okey, kata terbitan melakukan tu tadi saya dah bagi tahu kita ada apitan awalan, akhiran. Okey, awalan, akhiran dan juga kita ada sisipan. Okey, jadi kamu nyatakan melakukan tu sama ada awalan, akhiran, sisipan ataupun apitan. Jenis kata dia. Okey, melakukan. Jenis kata apa tu? Apitan. Okey, apitan Confirm apitan. Oh, ramai kata apitan. Bagus.
Okey, apitan pandailah hampa. Okey, yang kedua. Alamak, dah apa? Dah terbakar jawapan. Okey, apitan. Okey, terima kasih apitan, betul. Yang kedua akhiran. Okey, siapa yang jawab akhiran tu betul. Okey, yang ketiga. Mengangkat. Awalan. Okey, awalan. Semua jawab awalan. Siapa jawab akhiran tu? Siba jawab akhiran tu. Yang mana Siba? Okey. Okey, Dua yang je. ketiga. Okey, betul Siba yang kedua. Okey, yang keempat. Okey, yang keempat. Apa dia ni? Apitan. Apitan. Okey, apitan betul. Okey, yang berikutnya ramai jawab betul ni. Apitan. Okey, bagus. Awalan. Okey, awalan. Okey, berikutnya membawa tu awalan. Zik pun jawab awalan. Okey, betul. Berbilang. Saya tengok orang tulis. Kamu ni lalang lah Hakim. Lalang. Tengok. Jangan jadi lalang tau. Lalang ni bahaya. Satu, mudah. Lalang ni bila dia panjang sangat, orang cembus tengok orang akan tebas. Jadi dia mudah. Okey, mudah apa? Mudah dipatahkan. Mudah apa nak kata? Mudah dibuang. Jangan jadi lalang. Okey, berbilang ni tadi ramai jawab awalan. Betul. Okey, bersatu. Awalan. Awalan, betul. Kebangsaan. Apitan. Apitan, betul. Betul. Okey, dan pelancaran. Apitan. Apitan, betul. Senang Apitan, lah ni. cikgu. Betul apitan. Betul, tahniah. Okey, jadi yang ni semua boleh jawab. Okey, insya-Allah semua boleh jawab, tapi latihan dia tak tanyalah macam ni. Okey, yang ni untuk memberikan kepahaman kepada kamu bahawa dalam kata terbitan tu dia ada apitan, dia ada akhiran, awalan dan juga sisipan. Okey, tapi dalam ni tak ada sisipan. Okey, seterusnya. Kita pergi pada latihan sisipan. Okey, cemerlang. Apa kata dasar bagi cemerlang? Siapa tahu? Siapa boleh jawab? Cemerlang. Kali nak kata dasar. Kata dasar tu maksud dia, okey, cemerlang ni sisipan kan? Okey, jadi kata dasar ni maksud dia kata sebelum dia dapat sisipan tu. Tadi cikgu dah bagi tahu sisipan ada EM, ada ER, ada EL. Okey, ada ER, EM, EL. Okey, ataupun in. Tapi in tu saya cakap tadi sinambung saja kan, dia tak ada yang lain. Okey, jadi apa tu cikgu? Apa maksud kamu Hakim? Apa itu? Okey, siapa tahu? Oh, kamu lambat masuk tadi. Jenis-jenis sisipan. Jenis-jenis sisipan tadi dia ada ER, ER, dia ada EL. Okey. Sisipan lah cik oi. Cerlang. Siba pandai. Okey. Cemerlang ni, kata dasar dia cerlang. Okey. Kemudian kita letakkan sisipan apa agak-agak kat situ. Sisipan apa kita letak? Betul, EM. Okey, cemerlang. Okey, jadi EM dia punya sisipan dia. Okey. Yang kedua. Dan ni pun tadi cikgu dah tunjuk dah, gerodak. Apa kata dasar gerodak? Apa kata dasar gerodak? Roda? Roda ke? Azri roda ke Azri? Goda. Goda. Okey. Kata dasar dia goda. Jadi sisipan dia sisipan apa? Gope. Apa gope? ER. Okey. Seterusnya, gerigi. Apa kata dasar gerigi? Gigi. Nadirah kata gigi. Nurul Anis pun kata gigi. Amzar pun kata gigi. Azri kata rigi. Okey, kata dasar dia gigi. Betul. Siapa yang kata tu? Gigi. Okey, jadi ER dia punya sisipan. Okey, berikutnya. Cerucuk. Apa kata dasar dia? Cucuk. Betul. Cucuk. Jadi dia mengalami sisipan ER. Betul ni, ramai yang betul cucuk. Okey, ramai yang betul. Kelupas. Kupas. Apa dia? Kupas.
Okey. Jadi dia mengalami sisipan EL. Betul lah, ramai dah faham dah dia konsep ni. Okey, ramai dah faham konsep. Okey, kita pergi lagi latihan sisipan lagi. Okey, sinambung. Tadi pun cikgu dah beritahu. Apa kata dasar dia? Sambung. Sambung. Okey. Hanya ingatlah untuk sisipan IN ni dia hanya ada sambung saja, dia tak ada yang lain. Okey, jadi IN. Betul-betul ramai yang jawab. Okey. Berikutnya keruping. Apa kata dasar dia? Kuping. Kuping. Betul-betul. Dan dia gunakan ER sebagai sisipannya. Okey. Kemetod. Apa kata dasar dia? Ketot. Ketot lah. Buat laju je ketot tu. Okey, betul. Ketot. Jadi kita gunakan sisipan EM. Okey, berikutnya serabut. Apa kata dasar dia? Sabut. Sabut. Okey, ramai jawab sabut. Jadi sisipan dia sisipan ER. Okey, berikutnya gelanggang. Apa kata dasar gelanggang? Apa kata dasar gelanggang? Ganggang. Ganggang. Confirm ganggang Okey, ganggang betul. Dan sisipan dia sisipan EL. Baguslah hampa. Memang pandai. Penutur bahasa Melayu jati ni. Okey, gemerlap. Apa kata dasar dia? Gelap. Gelap. Hakim kata merlap. Gerlap. Gerlap. Gelap. Gelap. Betul, gelap. Hakim dia tak tiru orang lah tu, dia salah tu. Okey, jadi kita gunakan ER nah. Gelap. Gemerlap, gelap. Okey, ER. Kemudian semerbak. Apa kata dasar dia? Serbak. Sebab Okey, serbak. Serbak bukan sebak, serbak. Okey, sebab kita gunakan apitan ER. Okey. Bukan ER ni, EM minta maaf ni silap ni. Bukan ER, EM Okey. Berikutnya seruling. Merbak. Seruling apa kata dasar dia? Suling. Betul. Saya nampak jawapan dia. ER nah, ER. Okey, berikutnya kerlip. Tadi pun saya dah bagi tahu lah kerlip. Kelip. Apa? Kelip. Kelip. Betul. Okey, dia gunakan ER. Okey, ER sebagai dia punya ni. Dia punya sisipan. Okey, pelatuk. Apa kata dasar dia? Patuk. Patuk. Presiden kata patuk. Anis pun Amzal, Zafran. Okey, patuk betul. Dan kita gunakan EL. Okey. Dah habis dah sisipan, kita pergi kepada memasukkan imbuhan yang sesuai pada ayat yang bergaris. Okey. Okey, Susi tidak angkat kotak yang berat itu. Jadi imbuhan apa yang kamu nak letakkan pada perkataan yang berwarna kuning? meng. Kalau kamu kata meng, okey, Susi tidak mengangkat kotak yang berat itu. Dia macam okey, tidak mengangkat kotak berat itu pun betul, tapi sebenarnya cikgu nak rujuk kepada ayat pasif. Ayat pasif. Ayat pasif agak-agak nak guna imbuhan apa? Diangkat. Susi tidak diangkat. Salah tu. Dia dah lari. Nurul Anis kata terangkat. Okey. Jadi betul. Okey. Kalau ayat pasif, Susi tidak terangkat kotak yang berat itu, maksudnya dia tidak mampu. Okey. Mengangkat kotak itu. Okey. Yang kedua. Semua penonton tepuk tangan apabila persembahan komedi itu berakhir. Menepuk. Menepuk. Bertepuk. Menepuk. Semua penonton menepuk tangan. Itu bertepuk. Yang mana betul? Bertepuk ke menepuk? Bertepuk. 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 Okey. Bertepuk. Yang ini untuk ni. Kata kerja. Kata kerja tak transitif. Okey, kata kerja tak transitif. Okey, yang ketiga. Lawat. Sesiapa yang berminat mengikuti lawat itu mestilah memberikan nama kepada Cikgu Dashima. Okey, apa dia? Melawat. Melawat. Macam ayat.
Mengikuti melawat. Mana boleh? Lawatan. Okey, ramai jawab lawatan. Okey, lawatan. Betul lah. Mengikuti lawatan. Okey. Akhiran an kan. Kita letakkan akhiran an. Okey, berikutnya. Kita hendaklah perlulah menjimatkan guna ke elektrik agar bil bulanan tidak meningkat. Penggunaan. Ramai yang jawab penggunaan. Okey, betul penggunaan. Okey, tahniah yang betul. Okey, kita pergi kepada yang berikutnya. Okey, latihan berikutnya. Murid perlu mendapatkan sah daripada pihak sekolah sebelum mendapatkan rawatan di hospital kerajaan. Pengesahan. Raju Aika jawab pengesahan. Okey. Imbuhan penge sebab sah ni 3 suku kata. 3 suku kata jadi imbuhan dia mesti penge. Tak kisahlah dia apitan ke, dia imbuhan awalan ke, dia mesti penge. Kalau dia akhiran, pengean. Okey, kalau dia awalan, dia penge sahaja. Okey, berikutnya. Okey, kita hendaklah mematuhi cara apabila berada di perantauan agar tidak timbul pelbagai masalah. Tata cara boleh tak? Betul tak? Betul tak? Ahmad Asmadi kata tata cara. Sufian pun jawab tata cara. Betul lah tu. Okey, sebab dia peraturan kan. Tata cara ni dia lebih kepada peraturan, tata bahasa. Okey, kita belajar tata bahasa sekarang ni. Jadi peraturan-peraturan bahasa yang perlu kita ikuti. Kalau tata cara ni maksud dia kebudayaan, cara hidup yang perlu kita ikut apabila kita berada di luar negara. Okey, yang ketujuh, hadir. Okey, boleh mengambil makanan yang dihidangkan di meja berhampiran pintu. Apa dia? Hadirin. Nadirah kata hadirin. Hafizuddin pun kata hadirin. Hakim kata menghadiri. Betul ke menghadiri? Hakim kata kerja tak boleh mula di hadapan Hakim. Ayat tu dia jadi ayat sonsang ataupun ayat yang tak gramatis. Haziq kata hadirin. Okey. Jadi hadirin betul. Okey, hadirin. Okey, hadirin. Okey, yang ke-8, okey, novel yang tebal kamus itu telah saya baca selama seminggu. Ini merupakan ayat pasif orang pertama. Okey, sebab tengok kata kerja dia, setebal. Okey, Anis kata tebal, Nadirah pun kata setebal. Okey, yang lain-lain setuju ke? Setebal? Ketebalan Farah kata? Setebal. Betul ke? Novel yang ketebalan kamus. Haikal setuju. Tertebal, Siva kata tertebal. Tertebal tu dia lain. Kalau bila kita menggunakan imbuhan satu dia akan jadi pasif, satu lagi tu ada maksud lain, dia tak sengaja. Okey. Jadi memang betul lah setebal. Okey. Dia melibatkan perbandingan. Okey, perbandingan novel dengan kamus tu, novel yang setebal kamus. Tengok ramai orang boleh baca novel yang tebal, tapi buku kalau buku setebal 1 inci pun kita dah nak baca tu pun kita berkira-kira. Tapi kita takkan berkira-kira untuk baca novel. Tapi untuk membaca buku kita akan berkira-kira. Selalunya perempuan lah kan baca novel. Betul tak lelaki? Setuju tak saya kata? Selalunya perempuan ramai yang baca ni. Betul. Kan? Ramai perempuan suka baca novel. Lelaki dia kurang baca. Hakim, kamu baca novel lah. Novel apa kamu baca tu? Novel cinta? Okey. Baca Hazim baca bagusnya. Demon Slaver patutlah. Komik. Okey, komik lah tu. Okey, lelaki betul. Kalau lelaki dia akan baca komik. Dia tak akan baca novel. Like novel like novel. Okey. Manga tu bukan novel. Manga tu majalah. Sufian. Jangan salah. Okey, kemudian latihan berikutnya. Okay, kita perlu ajar dengan bersungguh-sungguh demi masa hadapan yang lebih baik. Okay. Belajar. Ingat tadi cikgu kata kalau ajar dia hanya ada bel atau pel sahaja. Okay. Jadi kita perlu belajar. Okay, belajar. Betul. Okay, Ina Soleha. Okay, Emma isteri oleh tunangnya setelah mereka bertunang selama setahun. Apa imbuhan nak guna ni? Diperistrikan. Emma diperistrikan oleh tunangnya setelah mereka bertunang. Itu ya? Ada tahu? Diperistrikan. Diperistrikan ke diperistri? Boleh beza tak? Diperistri. Kalau diperistrikan tu maksud dia Emma tu kita tunang dia bagi Emma kahwin dengan orang lain.
Okey. Jadi kalau tunang dia yang kahwin dengan emo tu baru diperisteri. Kalau diperisterikan, emo diperisterikan oleh tunangnya, maksud dia emo tu tunang dia bagi kahwin dengan orang lain. Bini boleh juga ke cikgu? Bini tu tak boleh dibinikan. Okey. Bini boleh kalau kita nak guna imbuhan ni boleh, tapi dibinikan. Cuma perkataan bini tu dia dia lebih kasar berbanding dengan isteri. Okey. Tapi kalau kita nak guna imbuhan dibini, dibinilah. Okey, dibini oleh tunangnya. Okey, dibinikan oleh tunangnya dengan Pak Ahmad. Contoh dia macam tu. Okey. Jadi tak boleh guna dibini tu, tak ada masalah Siva, tapi dalam konteks sosial, okey, dalam konteks sosial kita akan guna isteri. Tak kisahlah dia bangsa apa pun, lazimnya kita akan guna isteri sebagai salah satu diisteri. Diisteri tak boleh. Okey, diisteri tu tak ada. Dia diperisteri tu maksud dia kita menjadikan. Kalau diisteri, salah. Okey, salah. Dia tak membawa maksud menjadikan. Okey, dia tak mau maksud dijadikan. Dia mesti diper. Okey, samalah diperlebar. Maksud kita menjadikan dia lebar. Okey, jadi kalau di sahaja tanpa per, dia tak membawa maksud menjadikan tu. Okey, patut selalu kena reject. Itulah hang main-main. Siapa nak kan hang? Okey, cuba hang naik motor besar sikit. Motor apa? Motor besar sikit. Lepas tu buat konon-konon macho sikit. Mesti ramai. Nadirah pun berkenan. Okey. Nombor 11. Rosia telah dipilih sebagai olahraga sekolahnya pada tahun ini kerana berjaya memenangi 4 pingat emas. Olahragawan. Olahraga wati. perempuan kan Rosia ni, bukan lelaki. Okey. Gila. Okey, kalau lelaki boleh olahragawan, perempuan kan Rosia tu kesian dia jadi sajat. Dia jadi tukar dia. Okey. Nombor 12. Saya buat kopi untuk abah yang baru pulang dari ladang kelapa sawit milik keluarga. Okey? Saya membuat. Saya membuatkan ke membuat? Membuat. Kenapa buatkan? Bukan membuat. Okey, saya membuatkan kopi pun boleh. Saya buatkan kopi untuk abah ni sebab ayat ni ayat pasif. Okey, ayat pasif. Okey, kamu kena beza antara buat dengan membuatkan dengan buat. Sebab membuatkan tu maksud dia nanti nak bagi terang kat kamu macam ni. Membuatkan ni maksud dia orang lain dapat faedah daripada perbuatan kita. Okey, orang lain dapat faedah daripada perbuatan kita. Okey, membuatkan. Maksud dia kita buat kopi tu, ayah dapat benefit dia, ayah dapat menikmati kopi itu. Okey, dia tak boleh buat. Okey, dia tak boleh buat saja. Dia mesti buat, ada kan di situ untuk merujukkan kepada orang itu dapat faedah daripada apa yang kita buat. Okey, dia ada akhiran kan dengan akhiran I. Okey, dia ada akhiran kan dengan akhiran I yang membawa maksud yang berbeza untuk membezakan. Okey, akhiran kan dan akhiran I. Tadi kan cikgu bagi tahu kata kerja dia ada akhiran kan dan juga akhiran I. Okey, jadi dia ada beza sikit. Okey, untuk akhiran kan dan juga akhiran I. Nanti kamu boleh buat banyak latihan, kamu boleh nampak beza macam mana nak guna akhiran kan dengan akhiran I. Okey, macam tadilah diperisteri ni. Diperisterikan dengan diperisteri. Okey, diperisteri dengan diperisterikan. Dia ada beza. Okey, beza dia. Kalau diperisteri maksudnya kita inilah tunang dia. Kalau diperisterikan maksud dia kita buat untuk orang lain. Kita bagikan orang tu yang kahwin. Okey, bukan kita yang kahwin. Okey, dia ada beza. Okey, sekarang ni saya nak tanya kamu. Ejaan yang betul bila kita masukkan imbuhan pelaksanaan ataupun perlaksanaan. Yang mana yang kamu tulis? Pelaksanaan. Ada R ke tak ada R? Ada Tak ada. R cikgu. Tak ada R. Tak ada R Tak ada R kan? Ramai kata betul. Ramai kata tak ada R. Tahu tak kenapa jadi macam ni? Tidak. Tak tahu cikgu.
Tak tahu kan? Lupa. Tapi memang kamu yakin kan pelaksanaan kan? Kenapa kamu guna pelaksanaan bukan perlaksanaan? Tahu tak? Okey. Dia senang macam ni. Okey, dia senang macam ni tau. Kalau kamu tengok jadilah. Okey, kalau kamu tengok imbuhan kata kerja, kan tadi saya kata dia akan imbuhan me ataupun imbuhan ber. Okey, imbuhan me atau imbuhan ber. Bila kita nak tahu bentuk kata nama, okey, bentuk kata nama bila dia bermula dengan awalan me, bila dia jadi bentuk kata nama, okey, dia akan jadi imbuhan pe. Okey, jadi bila kita tengok imbuhan ejaan dia kan, kalau kita tengok ejaan kata kerja me laksana, imbuhan me dia tak ada imbuhan mer. Sebab itu kan kalau kita tengok dekat jalan raya banyak kan iklan-iklan berselekoh yang berbahaya. Kan? Banyak kan? Sekarang ni walaupun sekarang zaman moden tapi masih ada lagi segelintir papan tanda, bukanlah segelintir orang yang buat papan tanda tu yang menulis salah. Sebab bila kerajaan buka tender, okey, berbahaya ada, imbuhan ber ada, imbuhan mer. Imbuhan mer tak ada. Okey. Mer laksanakan salah, betul. Okey. Kita tak ada imbuhan mer. Kita hanya ada imbuhan ber. Ber betul. Okey, jadi bila imbuhan me dia akan jadi imbuhan pe. Okey, bila imbuhan mem kata nama dia akan jadi imbuhan pem. Okey, kalau men agak-agak dia akan jadi apa? Dalam bentuk kata nama, imbuhan kata nama. Daripada men dia akan jadi pen. Betul, pandai. Okey, men dia akan jadi pen. Okey, kalau meng dia akan jadi peng. Apa Nadira? Kuat sikit Nadira. Peng. Peng, betul. Okey, kalau menge dia akan jadi penge. Penge. Okey, kalau ber akan jadi Per. apa? Per, cikgu, per. Ber, betul. Sekarang ni cikgu nak kamu ingat, okey, imbuhan yang ada ni, imbuhan pada kata kerja bila dia tukar kepada kata nama daripada imbuhan me dia akan jadi imbuhan pe. Tukar depan ni saja, me akan jadi pe. Okey, kalau dia mem dia akan jadi pem. Kalau dia men dia akan jadi pen. Okey, kalau meng dia akan jadi peng. Okey, kalau menge dia akan jadi penge. Jadi ber dia akan jadi per. Sebab itu kita tak ada imbuhan mer, kita tak ada mer bahaya, kita tak ada mertua. Kan ada masih lagi ada yang salah eja, mertua. Okey, mertua. Okey, mak mertua. Sepatutnya mentua. Okey, kita hanya ada imbuhan men, tak ada mer. Okey. Jadi mana tahu satu hari nanti kamu akan menjadi bakal-bakal yang mereka iklan dan sebagainya. Jadi pastikan imbuhan kamu gunakan betul. Mertua tu salah nah. Okey. Pilih penggunaan imbuhan yang tepat. Okey. Betul Aina Soleha betul mentua. Mengetengahkan ke mengenengahkan ke yang betul? Yang mana betul? Tengah. Api Zudin kata tengah. Mengetengahkan. Okey, cikgu betul. Apa yang saya betul? Apa yang saya betul Hakim? Okey. Yang kanan ke kiri? Senang. Kanan ke kiri yang betul? Mengetengahkan ke mengenengahkan? Kiri. Okey. Betul. Mengetengahkan betul. Okey, kita gunakan imbuhan menge dan kan. Okey, kata dasar tengah ni kita tak boleh nak gugurkan ti tu kerana kita bukan menggunakan imbuhan men. Kalau men baru betul ti tu kita kena gugurkan. Kita guna imbuhan menge. Okey, menge apitan imbuhan, apitan mengekan. Okey. Yang kedua, kiri ke kanan, bercermin ke bercermin? Kanan, bercermin. Bercermin. Okey, bercermin. Betul. Kenapa bercermin? Kerana kita tak ada imbuhan ber kan. Ada imbuhan ber tapi kata dasar kita tak boleh kita tak boleh nak gugurkan ber ni dengan kata dasar si. Kalau kata dasar si
kita kena kekalkan imbuhan ber tu. Yang hanya boleh gugur imbuhan ber ardu bila ada dua kata imbuhan ber tambah dengan kata dasar yang bermula dengan R. Contohnya berrasa. Okey, berrasa kita akan gugurkan, bukan gugur, peluluhan R itu, peleburan R itu jadi dia akan jadi berrasa. Okey. Jadi yang ketiga, kanan ke kiri? Kanan. Kanan. Betul ke? Kanan. Kiri. Kiri ke kanan? Hampa ni. Kanan kiri, kiri kanan, Kiri. kanan kiri. Ada dua aliran ni. Satu kanan, satu kiri. Yang mana satu betul yang apa ni? Kiri. Kiri. Kiri ya, betul ya kiri? Setuju? Kinan. Apa Haziq? Kinan Haziq? Ni pun lalang ke? Sekejap saya nak buka switch sekejap. Saya lupa nak buka switch laptop saya. Okey. Kanan kiri. Okey. Kiri. Memperolehi ni lewah nah. Kita panggil lewah. Dalam bahasa Melayu kita ada istilah lewah iaitu sengaja membesar-besarkan ataupun lewah ni maksud dia kita berlebih-lebihan. Okey, kita berlebih-lebihan. Okey, sebab memperoleh tanpa ada apitan men-ai di situ dah jelas maksud dia. Okey, jadi kita tak perlulah tambah akhiran ai di situ. Kita hanya gunakan imbuhan mem sahaja. Okey, dah cukup maksud menunjukkan maksud kita dapat sesuatu. Okey, nasionalisme ke nasionalism? Kiri. Kiri. Hafizuddin kata nasionalisme kiri. Hakim kanan Hakim. Ni kan ajaran mana ni? Okey. Jadi nah suara pun dah ni dah. Okey betul. Alamak kenapa jauh sangat? Nasionalisme. Ingat bila kita pinjam daripada bahasa Inggeris, nasionalism. Okey, dalam bahasa Inggeris kita mesti ada E kat belakang ni. Okey. Mesti ada E. Banyak ya, patriotisme, okey. Patriotisme, nasionalisme, okey. Isme yang kita aliran. Isme ni maksud dia aliran. Okey, aliran lah. Satu jenis aliran apa-apa sajalah. Okey, aliran apa-apa. Okey, persaraan ataupun persaraan. Persaraan. Okey, ramai jawab belah kanan. Persaraan cikgu. Ramai jawab belah kanan. Okey, persaraan. Allah, dia pergi jauh sangat lah. Okey, betul persaraan. Okey. Yang ini tak betul lagi ada sangat. Berbahaya ke merbahaya? Tadi dah bagi tahu dah. Hafizuddin kata merbahaya. Berbahaya cikgu. Berbahaya. Kan cikgu kata tak ada imbuhan mer. Okey, imbuhan mer tak ada. Yang ini tadi sebab ni untuk yang ni. Tak tahu kenapa lari ya. Kenapa dia lari ya? Ini dah okey dah. Okey. Jadi berbahaya berbahaya tak ada merbahaya. Yang bawah ni kebanyakan ke kebanyakan? Yang mana betul? Ini dia lari dia punya ni. Kiri. Itulah tak ada hambat sebab saya dah tengok dia punya ni dah betul dah. Kenapa dia lari saya pun tak pasti. Okey. Kebanyakan. Okey, satu lagi kita tak ada apitan kekan. Okey, jangan kasih dia lari. Itulah saya nak kena ikat dia. Okey, kena ikat jangan berlari. Allah. Okey, saya patah balik tadi. Okey, kita tak ada apitan kekan. Okey, kita tak ada apitan kekan. Okey, jadi kita hanya ada apitan kean. Jadi cikgu tunjukkan banyak-banyak apitan kean saja. Ada kekan tidak ada. Jadi kamu jangan tulis apitan kekan. Banyak perkataan, kebanyakan ni memang ramai masih salah sebab dia menganggap ada apitan kekan. Kita tak ada apitan kekan. Okey. Hanya ada apa dia Siva? Siva nak tanya ke? Cikgu, nasionalisme boleh guna nasionalisme boleh? Nasionalisme boleh guna? Boleh guna ke cikgu? Tak, cikgu tulis tu nasionalisme. Yang ni salah. Guna. Yang betul yang ni. Yang ni tak boleh guna. Oh. Tak boleh guna. Yang ni bahasa Inggeris punya, bahasa Inggeris. Ya Hakim boleh pergi. Bila kita ambil sesuatu bahasa ataupun perkataan daripada bahasa Inggeris, kita perlu Malaysiakan perkataan itu.
Okey, dengan kita perlu melakukan dia punya aturan dia, kita perlu jadikan dia dalam bentuk bahasa Melayu. Tata bahasa Melayu lah. Macam tu. Okey, ni dah bahasa Inggeris. Okey, jadi sebab itu bila kita istilah itu dijadikan dalam bahasa Melayu, dia kena tambah a di sini. Okey, jadi dia akan jadi nasionalisme ataupun apa lagi yang ada, patriotisme. Okey, jadi dia tak boleh jadi patriotism. Okey, yang macam ni nasionalism tak boleh lah. Okey. Baik. Okey, boleh Siva? Boleh cikgu. Okey. Jadi kebanyakan. Okey, kebanyakan ni seperti mana saya kata tadi, jangan ada apitan ke kan. Jangan menambah apitan. Okey, tata bahasa dia tak bagi tambah. Okey, lagi dia tak tambah. Okey. Jadi yang ni pastikan kamu betulkan kalau yang masih salah tulis tu. Okey. Jangan tulis kekan, apitan kekan. Tak ada dalam bahasa Melayu apitan kekan. Okey, berikutnya pilih penggunaan imbuhan yang tepat. Nombor 1, kiri ke kanan? Kanan. Haikal kata kiri. Kanan. Kanan cikgu. Kanan. Kanan. Kanan betul Okey, betul. Kesesakan. Kan saya dah kata tadi tak ada apitan ke kan. Okey, tak ada apitan ke kan, hanya ada apitan ke an sahaja. Okey, peletakan ke perletakan? Peletakan. Kiri, ramai kata kiri. Okey, betul. Betul peletakan. Okey, menakrifkan ke mentakrifkan? Mentakrifkan. Mentakrifkan ke Mentakrifkan. menakrifkan? Kiri, ramai kiri, kanan. Yasmin kata kanan, Hamzah kata kanan. Kanan Sufian saya kata rasa kanan. kiri. Kanan, rasa? Kamu rasa? Tak Kamu rasa? sure. Tak sure cikgu, tak sure. Tak sure Ni kalau kesalahan soalan apa? Penyuntingan ni, yang mana satu? Okey. Mentakrifkan. Kenapa kalau ikut tadi saya dah kata imbuhan me bila jumpa dengan perkataan yang bermula dengan P, S, T, K. Okey, P, S, T, K, kita perlu gugurkan ataupun kita perlu luluhkan perkataan P. Contoh macam ni, pukul. Kan P kan, bila imbuhan jumpa dengan pukul, dia jadi memukul. Kita gugurkan ataupun kita luluhkan P. Tetapi dalam konteks ini apabila melibatkan imbuhan pinjaman. Okay, takrif ni pinjaman bahasa Arab. Jadi kita tak boleh gugurkan. Sebarang pinjaman kita tak boleh gugurkan. Kita kena kekalkan kata dasar dia, cuma kita letakkan imbuhan kita. Okay. Kecuali yang tadilah patriotisme, iaitu dia lain cerita sikit. Tapi kalau imbuhan ni, imbuhan ni dia sebab patriotisme tu kita letakkan imbuhan akhiran isme. Okey, yang ini sebab apitan. Apitan ni bila dia melibatkan kata pinjaman bahasa Inggeris ataupun bahasa Arab ke, kita kena kekalkan bentuk dia. Jadi kita tak boleh luluhkan perkataan dasar tu. Okey, yang keempat. Yang mana betul? Kiri. Kiri. Okey, macam Kiri. samalah macam nasionalisme tadi tu. Okey, bila pinjaman bahasa Inggeris kita kena ada E kat belakang. Ingat macam tu je. Okey, kena ada E kat belakang. Okey, perlabelan. Alamak dah Okey, perlabelan. Okey, kiri ya. Ramai kiri. Betul. Okey, memperindahkan ke memperindah? Kanan. Jasmine kata kanan. Amzal pun kata kanan. Lagi kanan ke kiri? Miro pun kata kanan. Syarul Adam kata kanan juga. Okey, Yati kita memperindah betul. Yang ni maksud dia ramai dah faham konsep kalau apitan memper dengan kan dan ada kata dasar daripada kata adjektif. Okey, kata dasar dia kata adjektif, kita tak boleh letakkan kan dah. Sebab memper tu dah merujuk kepada menjadikan satu tu, menjadikan sesuatu tu lah. Okey, kalau indah tu maksud dia menjadikan sesuatu tu lebih indah. Okey, jadi tak perlukan dah di situ. Okey, dan satu lagi yang kalau apitan memperkan hanya melibatkan kata, okey, hanya melibatkan kata nama dan juga kata kerja sahaja.
Okey, kalau rumus tata bahasa, apitan memperkan hanya boleh hidup, hanya boleh didampingi oleh kata nama ataupun kata kerja. Contohnya memperlihatkan. Okey, memperlihatkan. Baru boleh. Okey. Nombor 7, penggembala ataupun pengembala. Pengembala. Kata dasar dia gembala kan? Kata dasar Ya. dia gembala, kita letakkan imbuhan peng. Okey, jadi betul lah tu penggembala kanan. Betul ramai. Kanan. Kanan ke Kiri, kiri? oh kiri, kiri. Saya tengok ramai tulis kanan tu. Okey, kiri nah penggembala. Okey, berikutnya. Pilih penggunaan imbuhan yang tepat. Lagi. Kemasukan. Yang mana betul? Kiri ke kanan? Kanan. Betul Kanan. kanan ingat tak ada apitan ke kanan. Okey. Yang kedua, memasukkan ke memasukkan? Kiri. Memasuk. Kiri. Kiri ke kanan? Kiri. Kiri. Kiri ya? Kiri ya? Confirm kiri ya? Confirm kiri ya? Confirm. Confirm. Kanan. Syarul Adam kata kanan. Okey. Yang ini imbuhan mekan. Imbuhan mekan memang ada. Imbuhan kekan yang tidak ada. Okey. Jadi kata dasar dia masuk. Kata dasar dia masuk, kita gunakan apitan menkan. Menkan. Jadi sebab tu dia ada double K. Okey. 2 K yang berulang. Sebab kita tengok kata dasar dan kita tengok imbuhan yang kita gunakan. Okey. Mencas ke mengecas? Mengecas. Mengecas. Okey, betul kan? Yang ni ramai dah yang betul ni. Tak ada masalah. Okey, berserta ke berserta ke berserta? Kiri ke kanan? Kiri. Kanan. Ramai kata kiri. Kiri. Ramai kata kiri. Kiri. Ni semua kata kiri. Syamil kata apa? Kiri. Okey, betul. Menskru ke mengesekru? Kanan ke kiri? Kiri. Kanan. Kanan ke kiri? Kanan, Ramai kata cikgu. kiri. Ramai kata Kanan. kanan. Ramai komen kanan ni. Yasmin pun kanan, Syamil pun kanan. Kanan, mengeskru, kanan. Kiri, Saiful kiri. Kanan kiri, Haikal ni lalang jugalah kamu ni Haikal. Isha kanan. Syarul, Syarul ni apa ni alien punya bahasa. Kanan, cikgu. Kanan. Ingat imbuhan menge ataupun penge hanya melibatkan 3 suku kata. Skru tu berapa suku kata? Skru ni berapa suku kata ni? 3? 4. Suku kata tak faham. Okey, berapa patah perkataan? Skru ni dia skru. Skru satu satu suku kata je skru. Okey, jadi dia bukan perkataan 4 tu melibatkan ni huruf. Okey, skru dia satu suku kata je, skru. Jadi satu suku kata mana boleh guna menge. Okey, menge ataupun penge hanya untuk 3 suku kata saja. Okey? Jadi kena faham tu. 3 suku kata baru boleh guna menge atau penge. Okey, yang keenam, mengkagumi ataupun mengagumi. Kanan. Kanan, ramai kata kanan ni, ramai kata kanan. Okey, kita Kanan. tengok kanan. Okey, mengagumi. Okey, betul. 7, menyentosakan, mensentosakan. Yang mana betul? Kanan. Kanan. Kanan ke kiri? Kanan. Kanan. Kanan kiri. Okey, menyentosakan kiri sebab yang ni yang saya kata tadi, bila imbuhan men jumpa dengan S, sebab sentosa ni perkataan dasar dia, perkataan bahasa Melayu. Okey, bila kita melibatkan penjumpaan dengan PTSK, kita kena jadikan dia sengawan. S dia akan jadi nya. Okey, nya. Jadi nya lah, nya. NY ni. Okey. Dia akan jadi NY, menyentosakan. Okey. Kita dah hampir kepada penamat. Okey, jadi ilmu itu bukan yang dihafal tetapi yang memberi manfaat. Ingat Imam Syafi'i kata, jadi apa yang kamu dapat pada malam ini mudah-mudahan akan membantu kamu bukan untuk peperiksaan saja tetapi untuk masa depan kamu. Okey, jadi ini latihan berformat SPM.
Okey, dalam latihan berformat SPM untuk soalan morfologi, dia tak akan minta dia tak akan minta semua kata nama terbitan lah, dia akan gandingkan. Contohnya dalam soalan ni 2 kata ganda dan 2 kata nama terbitan. Okey, 2 kata nama terbitan. Okey, cuba kamu cari kata nama terbitan. Okey, kita ada 8 minit lagi sebelum berakhir. Okey, cuba cari kata nama terbitan, kata nama terbitan. Bukan kata kerja terbitan, bukan kata adjektif terbitan. Cuba cari. Terbentang. 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 Betul ke terbentang? Bukan sifat ke? Keindahan sifat nah. Menyusuri perbuatan, menguning kata kerja. Ingat menguning kata kerja. Menyusuri kata kerja. Apa dia? Sinaran. Sinaran. Okey, betul. Sinaran. Okey, lain? Pemandangan. Okey, betul Nadira. Sawah. Sinaran. Betul. Sawah kata dasar, mana ada apitan dia. Kecantikan kata sifat Anis. Okey, jadi pemandangan, bawah. Bukan bawah tau, sinaran. Kena ada di situ. Sinaran sinaran. Okey, lautan, pemandangan. Okey, jadi cari kat sini pula kata terbitan. Okey, kat soalan ni dia kata terbitan. Bila kata terbitan, lautan betul tadi. Siapa jawab tak lautan, soalan tadi betul. Okey, bila dia kata terbitan, dia tak khususkan. Boleh jadi kata kerja, boleh jadi kata adjektif, boleh jadi kata nama. Okey, jadi mana-mana sahaja boleh. Okey, membantu betul Hafizuddin. Membantu, lagi-lagi menyifatkan, betul. Mendedahkan, betul. Okey, memantau, berfikir, apa lagi? Siapa lagi nak jawab? Memainkan, betul. Apa Nadira saya tak dengar. Dibaca, peranan, bersesuaian, betul. Pengetahuan, memaparkan, memantau, okey, memilih, banyaklah. Maksud dia di sini saya faham bahawa kalau soalan ni umum, kamu lebih mudah jawab, betul tak? Sebab kamu tak terikat. Boleh cari mana-mana sahaja sebab kamu tahu bahawa kata terbitan tu dia mesti kata yang mengalami imbuhan. Okey, kalau yang ni saya pun tak risau. Yang saya risaukan kalau soalan berbentuk tadi. Okey, jadi kamu kena tahu kalau kata nama tadi saya ingat kata nama mesti imbuhan dia imbuhan apa. Kalau kata kerja imbuhan dia imbuhan apa. Okey, ingat yang tu. Okey, kalau kean tu kena tengok sama ada dia sifat ataupun sebab dia boleh wujud dalam bentuk ketiga-tiga. Tapi kalau imbuhan 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 di, yang tu untuk kata kerja. Okey, sebab itu nak kamu ingat. Okey, kalau yang ini saya rasa tak ada masalah. Semua yang kamu sebutkan tadi tu betul. Okey, tanpa mengira apa dia punya kata terbitan lah. Contohnya memaparkan tu kata kerja, memilih kata kerja, pembaca kata nama, mendedahkan kata kerja, okey kata kerja. Okey, membantu, banyaklah tadi berfikir yang saya tak garis ni, okey, banyak. Okey, jadi ni tak ada masalah. Pengetahuan, berguna, okey, jadi banyak. Okey, jadi kenapa saya paparkan Nobita dan juga Doraemon? Agak-agak kamu kucing biru. Memang betul kucing biru. Kenapa? Apa pertalian antara Doraemon dan juga Nobita? Eratkan ukur, persahabatan erat. Betul lah, persahabatan erat saling membantu. Okey, berkawan, persahabatan. Okey, kawan. Memang ramai akan jawab tu. Tapi sebenarnya saya tak mau kamu jadi Nobita. Okey, tahu sifat Nobita apa dia? Bukan Dia kawan dengan seorang. binatang, dengan Dia haiwan. malas. Dia menggunakan Doraemon. Betul, dia hanya mengharapkan orang lain. Kan? Nobita tu, Doraemon tolong saya. Betul tak? Kan? Betul. Kalau tak ada Doraemon dia tak boleh hidup. Okey, jadi kamu janganlah jadi Nobita. Okey, jangan jadi Nobita hanya mengharapkan orang. Okey, bantu kamu. Okey, nak buat kerja sekolah pun Nobita yang kena tolong. Okey, jadi kita tak ada poket Doraemon. Okey, kita ni bukan ada poket Doraemon, segala usaha di bawah tanggungjawab kita. Okey, jadi Nobita manusia. Shizuka pula ada. Main Suzuka. Okey,
Jadi saya tinggalkan kamu dengan kata-kata daripada Imam Syafi'i. Jika kamu tidak tahan dengan lelahnya belajar, maka kamu kena harus tahan dengan perihnya kebodohan. Okey, jadi jangan lelah untuk belajar kerana kalau kita tak belajar memang kita akan dalam kata quote dia, kita tak cerdik ataupun kita tak pandai, kita mudah ditipu. Okey. Okey, jadi buat tanpa nanti, buat tanpa henti, buat sampai jadi. Okey, diberkati duniawi dan juga ukrawi. Okey, ada apa-apa soalan yang nak tanya sebelum kita melabuhkan tirai? Ada 2 minit lebih kurang. Okey, ada apa-apa soalan nak tanya? Berkaitan dengan bahasa, kisahlah berkaitan dengan tajuk ini ataupun dengan mana-mana isu. Isu berkaitan dengan bahasa. Okey. Ada ke tak ada? Cikgu umur berapa? Nak tanya? Cikgu umur Nak tanya apa? Cikgu umur berapa? Ya boleh. Tanya Haziq kah? Siapa? Apa dia? Soalan apa? Bukan berkaitan dengan bahasa ni, pasal sifat. Kan dah umur Sifat. kan. Kita malas. Macam mana nak buang rasa malas tu? Okey, Kan nak buat pagi-pagi malam kan tu dia ada senang je. keluhan. Kamu kena betul. Sebab anak murid saya pun macam tu. Kata dia tanya mana tadi? Siapa tu? Azri dia apa? Dia sifat malas dia macam ni. Ya, kamu kena malam tu, kamu kena nekat. Nak bangun pagi, nak masuk kelas. Kena nekat dulu malam tu. Okey? Dan tidur awal. Jangan tidur lambat. Kamu tak boleh bangun pagi. Paling lambat kamu boleh tidur pukul 12. Lebih daripada pukul 12 kamu tidur, lebih daripada itu memang kamu akan bermasalah. Okey? Memang kamu akan bermasalah. Jadi kalau kamu tak percaya, cuba kamu ubah tidur kamu. Sebelum pukul 12 tu masuk tidur. Besok tu kamu mesti boleh bangun pagi. Okey? Mesti boleh bangun pagi. Okey, itu salah satu tip. Yang kedua, jangan lupa sebelum tidur tu ambil wuduk. Okey, ambil wuduk supaya kita dipeliharakan oleh Allah sepanjang kita tidur. Tidur sebelum subuh, sebab itu dah tak bangun kelas Hakim. Tak masuk kelas. Okey. Boleh Ahmad Asmadi boleh membantu tak jawapan saya? Boleh. Minta Saya kat akan try Doraemon. Okey. Cuba kamu buat. Okey, cuba kamu buat. Tidur awal. Itu je nak. Bangun pagi memang kena tidur awal. Okey, kalau kamu tak tidur awal memang kesiangan. Kamu tidur pukul 10 tapi kesiangan. Maksud dia tidur kamu tidak nyenyak. Tidur kamu tu diganggu gugat. Okey? Ataupun buat khairullah. Tidur dalam pukul 12 tu 15 minit. 12 tengah hari sampai pukul 1 tu tidur 15 minit. Okey, untuk kecergasan kamu. Tidur tidak diredai. Okey, sebab waktu kita tidur kan nyawa kita ni diambil Tuhan sekejap. Okey, jadi bila kita tidur tu nyawa kita tu diambil oleh Tuhan sekejap. Jadi bila kita sedar tu maksud dia Allah bagi balik nyawa tu kat kita. Okey? Ada apa-apa lagi persoalan? Tak ada cikgu. So tidur baca ayat kursi, betul. Okey, jadi tak ada. Okey, cikgu doakan. Okey, cikgu doakan agar kamu berjaya dalam periksa SPM kamu lagi 5 bulan insya-Allah. Okey, Kak jaga kesihatan kamu sepanjang 5 bulan ini. Okey, buat berikan oleh cikgu. Okey, buat tanpa nanti, buat tanpa henti, buat sampai insya-Allah. Semoga kamu diberkati usaha kamu duniawi dan juga ukrawi. Ingat kamu belajar ni bukan untuk peperiksaan saja. Kamu belajar ini untuk ilmu. Okey, ilmu kamu. Okey. Okey. Okey, kalau tak ada apa-apa, cikgu ucapkan terima kasih atas insya-Allah saya doakan kamu semua setakat lulusan kamu cemerlang. Okey, A+, A minus sehingga A+. Okey. Jadi kita jumpa lagi insya-Allah. Untuk segmen cikgu akan berakhir pada malam ini.
hadapan cikgu yang lain. Dekat saya Cikgu Muzammil kot. Okey, jadi apa-apa saja cikgu doakan kamu berjaya duniawi dan ukhrawi dan juga semoga kamu memperoleh keputusan yang cemerlang dalam SPM nanti. Okey, kita jumpa lagi insya-Allah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat tidur. Okey, kepada yang muslim tu selamat okey. Okey. Sama-sama terima kasih. Okey. Ya, sama-sama. Okey. Cikgu kami mesti Terima kasih cikgu. Ya, Ayu. sama-sama. Okey. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Selamat malam cikgu. Selamat malam. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Ya, terima kasih. Sama-sama.